Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, kita nak sambung sikit tentang Imam Suyuti lah. Antara tokoh ulama yang terkenal sekurun dengan Imam Suyuti iaitu Allamah Majduddin bin Fairuz Abadi 709 hingga 815 Hijrah. Nama lengkap Muhammad bin Yaqub bin Muhammad Ibrahim Ash-Shirazi Al-Fairuz Abadi. Dia pernah mengembara ke negeri Syam, Qahirah, Turki, India dan Yaman. Lepas tu beliau ni Allamah Majduddin Fairuz Abadi ni hidup 83 tahun dan di antara hasil karyanya yang masyhur ialah Al-Wajiz fi Lataif Al-Kitab Al-Aziz dalam bidang Quran, Tashil Al-Wusul ila Hadis Al-Zaidah ila Jami' Al-Wusul dalam bidang hadis, Al-Is'ad ila Rutbah Al-Ijtihad dalam bidang fiqh, Al-Qamus Al-Muhit dalam bidang bahasa Arab dan Tabaqat Al-Hanafiyah. Yang kedua dah, ulama hidup sekurun yang kedua iaitu Muhammad bin Abu Bakar Al-Ma'ruf bin Izzuddin bin Jama'ah 709 Hijrah hingga 809 Hijrah. Beliau juga terkenal pakar dalam bidang ilmu pada zamannya dan banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang ulumul Quran, al-hadis, fiqh, nahwu, sejarah, sirah dan perubatan. Itu yang kedua. Yang ketiganya Abu Abbas Al-Qalqashandi 709 Hijrah hingga 821 Hijrah. Beliau ni adalah seorang ulama usair dan tuan punya karya terkenal dalam bidang sastra Arab, sejarah, politik dan kesan purba. Antara karyanya ialah Subhu al-Asya fi Sina'ah al-Insya' yang tulis dalam 14 jilid. Ini hidup yang ketiga, ulama yang terkenal sekurun dengan Imam Suyuti. Yang keempat, Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi 766 Hijrah hingga 845 Hijrah. Beliau terkenal dengan hasil karya dalam bidang sejarah iaitu Al-Mawa'iz wal-I'tibar bi Dzikri al-Khutat wal-Athar dan As-Suluk fi Ma'rifah Duwal al-Muluk. Yang kelima, Syekhul Islam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani 773 Hijrah hingga 852 Hijrah. Antara hasil karyanya yang terkenal ialah Tahzib At-Tahzib 12 jilid, Lisanul Mizan 6 jilid, Ad-Durrul Al-Kaminah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Thaminah 5 jilid dan Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah 4 jilid. Ni Ibn Hajar Asqalani sezaman juga lah. Ini terkenal lah. Ibn Hajar Asqalani banyaklah. Yang ke-6, Jamaluddin Abdul Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi 813 Hijrah hingga 874 Hijrah. Salah seorang ulama yang terkenal dengan hasil karyanya An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Nusur wal Qahirah 12 jilid, Az-Zakhir fi Ilm Al-Awail wal Awakhir dan Al-Hawadis Al-Dhuhur fi Mada Al-Ayyam wal Syuhur. Yang ke-6 ni Jamaluddin Abdul Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi. Yang ke-7, Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi 831 Hijrah hingga 902 Hijrah. Beliau adalah seorang ulama besar yang meninggalkan hasil karyanya lebih kurang 2 tebuah. Dan beliau juga di antara musuh ketat Imam Suyuti. Tok Guru ni jangan pelik lah, gaduh dah. Dan kita ingat semua Tok Guru ni baik belaka dah. Ulama ni betul belaka dah. Ulama, sokong ulama dah. Jadi antara ulama pun ada bergaduh dah. Musuh ketat Musa Khawi ni. Walaupun dia alim ni. Cuma banding-banding lebih Suyuti lagi lah. Suyuti lagi lah. Tapi dia kritik kuat lah Suyuti. Dan beliau juga di antara musuh ketat Imam Suyuti. Antara karyanya yang masyhur ialah Abdaw Al-Lami fi Ayan Qarn As-Satasi 12 jilid. Ulama hebat lah. Gitulah kita kena berpada-pada dah. Bukan semata-mata kata ulama betul belaka. Tengok hujah dia dan kita kena relax lah. Tengok hujah, sokong benda yang kuat hujah dia. Dia tak kuat pun ada kepentingan, tak pelik dah. Tambah-tambahlah ustaz ke ulama yang terlibat dengan politik lagi lah. Rujuk Asy-Syiqah tahun 1991 cetakannya, halaman 49. Okey, lepas tu demikianlah sebahagian daripada barisan para ulama terkenal, terkemuka serta hasil karya tulisan kitab-kitab mereka yang agung semasa hidup Imam Suyuti. Yang itu dah terbukti bahawa mendung yang menyelimuti politik Mesir pada ketika itu sama sekali tidak memadamkan senarai ilmu para ulama pada zamannya. Jangan terlalu sibuk dengan kata setengah ni isu politik lah. Sekadar-kadarnya lah. Mengaji kena teruskan. Janganlah kita belajar kononnya ambil cakna isu politik, mengaji ni kurang dah. Ulama ni kira hak terlibat dengan politik kan, pakai serban, pakai apa ya, pakai serban, kira ulama dah. Ilmu ni ada dunia dia lah. Orang terlalu sibuk dengan politik yang akan tergendala pengajian ilmu dia. Gitulah. Jadi ulama-ulama tak terlibat politik masa tu. Bukan kata politik suku agama suku, tapi
Ada benda-benda ni kita politik gitulah. Kadang-kadang ada kepentingan, ada orang. Sehingga dia kurang bersikap adil lah. Hak manusia lah. Kita jangan anggap ulama tu mesti bersih. Manusia juga lah. Jadi kita kena berpada-pada lah. Lepas tu kita kena teruskan pengajian. Berkitab ke kajian ilmiah kita. Barulah kita berkembang. Ilmu kita berkembang dan kita tahu menilai lah. Jadi politik bergaduh. Ulama zaman tu orang politik bergaduh. Nak panggil ulama tu kan. Zaman sekarang ni mudah sangat. Pakai serban kopiah kira ulama. Zaman tu ulama ia ada tempat dia. Bukan semata-mata masuk politik lah. Okay, pendatang Imam Suyuti. Imam Suyuti sebagai salah seorang tokoh ulama terkenal pada zamannya telah banyak meninggalkan hasil karya yang bermutu. Dalam pelbagai bidang ilmu tentunya boleh menjadi satu kebanggaan bagi dirinya. Justru kita mendapati ramai sahabat-sahabatnya apatah lagi murid-muridnya yang menyatakan pujian dan sanjungan terhadapnya. Gitulah nah. Nama begitu sebagai manusia biasa. Poin utama dah ulama, ustaz atau guru tu manusia biasa. Beliau juga tidak terlepas dan sunyi daripada kritikan para ulama sezaman dengannya. Tak nanti terlibat politik ya. Ia tak terlibat pun memang ada kekurangan, kesilapan, kadang-kadang tak silap pun kena kritik untuk menjernihkan ataupun untuk mendetailkan ada benda yang perlu diperhalusi. Kadang kritik tu kadang huraian kamu. Yang kritik dia ustaz balas untuk guru balas. Kadang ustaz yang cerita tu betul dah tapi tak habis. Kita kata dah. Perlu kepada kritikan untuk menambah nilai. Macam buku tahqiq kita. Jangan anggap tahqiq takhrij hadis kitab-kitab ulama dulu dianggap menghina ulama. Nah, kadang-kadang perlu nilai tambah supaya lebih bernilai kitab. Begitulah keadaannya. Begitu juga ulama ni. Malahan ada yang melemparkan berbagai tuduhan dan kecaman terhadap peribadi. Ada pemikiran dan buku-buku tulisannya pun ada dah. Antara mereka itu adalah seperti yang berikut. Pertama, Syamsuddin As-Sakhawi. Ini adalah ulama yang besar yang kuat kritik Imam Suyuti. Beliau nama penuhnya Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Uthman bin Muhammad. Gelaran As-Sakhawi adalah disebahkan pada satu daerah yang bernama Sakha di Kairah. Di Mesir itu, di Kairah ni, kota besar Kairah itu ada Sakha, satu daerah. Beliau dilahirkan di Kairah pada tahun 831 Hijrah dan meninggal di Mekah pada tahun 902 Hijrah. Yang kedua, Ahmad bin Hasan Al-Maqi Al-Ma'ruf bin Al-Abil Ibn Al-Alif. Yang ketiga, Syamsuddin Al-Jujari. Yang keempat, Syamsuddin Al-Bani. Yang kelima, Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Nama penuhnya Ahmad bin Muhammad bin Bakar Al-Qutaibi Asy-Syafi'i, dilahirkan di Qahirah pada tahun 801 Hijrah dan meninggal pada tahun 903 Hijrah. Dia keenamnya Burhanuddin bin Al-Qurqi. Nama penuhnya Ibrahim bin Abdurrahman bin Ismail, kunyahnya Abu Wafa. Dan laqabnya Burhanuddin dan Ibnu Al-Qurqi. Beliau meninggal tahun 922 Hijrah. Ini tokoh-tokoh dan orang tokoh besar yang mengkritik Imam Suyuti. Imam Suyuti pun manusia biasa, ada kekurangannya. Hasil karya Imam Suyuti. Sumbangan Imam Suyuti dalam bidang dunia ilmu amat bersukar ditandingi, baik daripada segi isi dan mutu karyanya maupun dari segi banyak bilangan buku yang dihasilkannya. Menurut Dr. Mustafa Asyak'ah, salah seorang pendidik tentang hasil karya Imam Suyuti ni, karya-karya Imam Suyuti yang banyak itu boleh dikategorikan pada 7 bidang utama, iaitu ulumul Quran wa tafsir, al-hadis an-nabawi, al-fiqh, al-ulum al-arabiyah, tarikh wal tabaqat, al-adab dan lain-lain kitab kecil. Berikut disenaraikan nama buku hasil karya tulisan Imam Suyuti mengikut bidang-bidang di atas. Itu pertama, ulumul Quran dan tafsir Quran. Pertama, tafsir Al-Jalalain, terkenal anak. Rujuk Haji Khalifah Mustafa bin Abdullah, tahun 1990, cetakan buku dah. Kashfuz Zunan Al-Asami Al-Qutub Wal-Funun, Beirut Darul Fikr, jilid 3 halaman 324. Cuci buku tentang kitab-kitab lah. Jadi pertama, tafsir Jalalain karangan Imam Suyuti. Yang kedua, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ini terkenal juga nah. Dalam Ulumul Quran ni, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Jadi ustaz, kalau nak belajar ulumul Quran ni antara kitab yang kena baca dah habis. Pitah lalu kena baca baru nampak dah.
Yang ketiga ad-dur al-mansur fi tafsir bil ma'thur. Yang keempat lubabun nuqul fi asbabun nuzul. Nah, ini perkenal ni bab. Nah, asbabun nuzul nah. Yang kelima al-fiyah fil qiraah al-ashar. Ini baca qiraah nah. Yang keenam at-tahbir li ilmu tafsir. Kita sama dulu okey. Lepas tu yang ketujuh terjemahan Al-Quran fi tafsir. Yang ke-8 mutasyabih Al-Quran. Yang ke-9 al-madhhab fi ma waqa'a fil Quran min al-mu'arrab. Yang ke-10 mufahamat al-aqran fi mufahamat Al-Quran. Yang ke-11 al-iqlil fi istinba' al-tanzil. Yang ke-12 ar-rad ala man akhlaq fil ard. Yang ke-13 tabaqat al-mufassirin. Yang ke-14 mu'tarak al-aqran fi mushtarak Al-Quran. Yang ke-15 hasyiyah ala tafsir al-Baydawi. Yang ke-16 tanasub ad-durar fi tanasub al-suwar. Yang ke-17 azhar al-Fatihah al-Fatihah. Yang ke-18 majma' al-Bahrain wa matla' al-Badrain fi tafsir. Itu kitab mengenai ulumul Quran. Nah. Yang kedua dia hadis dan ulumul hadis. Kitab hadis dan kitab ulumul hadis. Yang pertama al-hadis al-munifah fil suftah asy-syarifah. Yang kedua al-is'af al-mubatta' fi rijal al-muwatta'. Ini merijal tentang muwatta' Imam Malik dah. Yang tiga An-Tanwir al-Hawalik fi syarah Muwatta' Imam Malik, ini syarah Muwatta' Imam Malik. Yang keempat Jam'ul Jawami' atau Al-Jami' Al-Kabir. Yang kelima Zailul Jami' As-Saghir. Yang keenam Al-Jami' As-Saghir fi Ahadits Al-Bashir An-Nadhir. Yang ketujuh Ad-Durat Al-Mutahhirah fi Ahadits Al-Mushtahirah. Yang ke-8 Al-Khasa'is Al-Mu'jizat An-Nabawiyah. Yang ke-9 Ad-Dibash ala Sahih Muslim bin Hajjaj syarah Sunnah. Yang ke-10 Mirqatul Su'ud ila Sunan Abi Daud. Yang ke-11 Misbahul Zujadah fi syarah Sunan Ibn Majah. Yang ke-12 Al-Uqud Al-Zabarjat ala Musnad Imam Ahmad. Yang ke-13 Zahrul Ruba' ala Al-Mujtabi fi syarah Sunan An-Nasa'i. Yang ke-14 Qutul Muqtadi ala Jami' At-Tirmizi. Yang ke-15 At-Ta'liqah Al-Munifah ala Musnad Abi Hanifah. Yang ke-16 Al-Muntaqi min Adab Al-Mufrad Al-Bukhari. Yang ke-17 Al-Muntaqi min Sya'ab Al-Imam Bahaqi. Yang ke-18 Al-Madraj Al-Mudrij. Tambah perawi lah. Banyaklah kita ada. 19 Siham al-Isabah fi da'wah al-mustajabah. Yang ke-20 Ar-Rawd al-Anik fi Musna' al-Siddiq. Yang ke-21 Lub al-Bab fi Tahrir al-Ansar. Yang ke-22 Tazkirah al-Mu'tasi fi Man Hadath wal Nasi. Yang ke-23 Tadrib al-Rawi fi Syarah Taqrib al-Nawawi. Yang ke-24 Lubab al-Hadis. Yang ke-25 Al-Bahrul Alladhi Zakhar fi Syarah Al-Fiyah al-Athar. Yang ke-8 Qatrud Durar. Yang ke-7 Asma' al-Mudallisin. Yang ke-8 Al-Luma' fi Asma' wal Man Wada'. Yang ke-9 Zawaid al-Rijal ila Tahdhib al-Kamal. Yang ke-30 Tahdhib fil Zawaid al-Taqrib. 31 Syadzur Rihal fi Dhabt al-Rijal. Yang ke-32 Tuhfah an-Nabih bil Takhis al-Mustasyabih. Yang ketiga Nashr al-Amir fi Takhrij Ahadits Asy-Syarah al-Kabir. Yang ke-34 Al-Muntaqa Mu'jam Shaghir fi Syuyukh. Yang ke-35 Hatibul Lail wa Jarif Sain. Yang ke-36 Zadul Masir fi Fahrasa al-Saghir. Yang ke-7 Miftahul Jannah fi Intisam bis Sunnah. Yang ke-8 At-Ta'rif bi Adab At-Ta'lif. Yang ke-9 Al-Kalimut Thayyib fi wal Qaul al-Mukhtar fi Ma'thur min ad-Da'wat wal Azkar. 40 Al-Masabih fi Salat at-Tarawih. 41 Manahil as-Safa fi Takhrij Ahadits asy-Syifa. 42 Ma rawah al-Asati fi Adam al-Maji' ila salati. Yang bab 3 at-ta'zim wal manna fi anna abawai rasul fi jannah. Ni buku dia pertahankan ibu bapa Nabi dalam syurga dah. Islam dah. Dia bahas. Ada perbahasan dah. Yang keempat al-hadis al-hasan fi fadl at-tailasan. Yang ke-5 al-azhar al-mutanathirah fi al-akhbar al-mutawatirah. Yang ke-6 adab al-futyan. Yang ke-7 al-musalsalat al-kubra. 48 jiyad al-musalsalat. Yang ke-9 al-fariq bain al-mu'allif was-sarif. 50 al-khasa'is al-kubra. 1 muntaha fi amal al-hadis innamal a'ma. 52 natijatul fiqh fil jahr bil dzikr. Dzikr jaharat. 53 al-lali musnu'ah fi ahadits al-mawdu'ah. Kita ada mawdu' dah. 54 kashful talbis an qalbi ahli al-tadlis. 55 ar-rad al-mukhallil wal wird al-mu'allil fil mustalah. 56 al-fiyah fi mustalah hadis. 57 al-fitash ala al-qisas.
58 Taqribut Gharib, 59 Tabaqat Al-Hufaz, 60 Dhalu Tabaqat Al-Hufaz bil Zahabi, yang ke-61 Al-Munjam fil Mu'jam. Ini kitab-kitab hadis banyaklah, 61 kitab lah. Bab ulumul Quran tadi 18 lah. Ni hadis ni banyak lagi sampai 61 kitab lah. Okey, dalam bab fiqh pula Imam Suyuti karang kitab pertama Al-Syubah wan Nazar, kitab usul fiqh lah, usul fiqh dah. Al-Syubah wan Nazar ya, ini pun kitab yang sangat terkenal. Yang kedua Al-Lawami wal Bawarik fil Jawami wal Fawarik. Yang ketiga Al-Azhar al-Ghussah fil Fiqh ar-Radah. Yang keempat Al-Yanbu fi ma yuzad 'ala al-Radah min al-furu'. Yang kelima Tasnif al-Asma' bi masail ijma'. Yang keenam Al-Jami' fil Faraid. Yang ketujuh Mukhtasar al-Ahkam as-Sultaniyah bil Marudi. Dikasih pada Ahkam Sultaniyah. Kita hukum kata fiqh politik ya. Yang ke-8 Ar-Radul A'rid fi Tuhur al-Mahid. Yang ke-9 Bulagh al-Muhtaj fi Manasik al-Hajj. Yang ke-10 Al-Qawl Musyrik fi Tahrim al-Istighal bil Mantiq. Yang ke-9 Al-Jazir al-Mawahib fil Ikhtilaf al-Mazahib. Yang ke-12 Adab al-Bufutiyah. Yang ke-13 Iqam al-Hajar li Mansil Sibab Abu Bakar wa Umar. Yang ke-14 Tabid al-Sahifah wa fi Manaqib Abi Hanifah. Yang ke-15 Tazin al-Mamalik bi Manaqib al-Malik. Yang ke-16 Al-Hawil fil Fatwa. Ini terkenal juga lah. Al-Hawil fil Fatwa. Yang ke-17 An-Tami'ah biman yab'athu Allah ala ghus ra'sul kull mi'ah. Yang ke-18 Tabaqat al-Fuqaha al-Syafi'iyah. Yang ke-9 Tuhfatul Mujtahidin fi Asma' al-Mujaddidin. Yang ke-20 Ar-Rad ala man akhlaq fil ard wal jahil an al-ijtihad fi kulli asr farq. Yang ke-1 Al-Insaf fi Tamyiz al-Awqaf. Yang kedua Fal-Fariq bain al-Mu'allif was-Sarif. Yang ketiga Al-Jahar biman al-Burus ila al-Muhar. Yang keempat Al-Intisar bil Wahid al-Qahar. Yang kelima Al-Fatash ala al-Qashash. Yang keenam Al-Habil al-Watiq fi Nusrah al-Sadiq. Yang ketujuh An-Tanzi' al-Anbiya an Tasfih al-Aniya. Yang ke-8 Tazkirah Uli Albab. 29 Ar-Risalah Mustansiriyah. Yang ke-30 Al-Jawab al-Zaki an Qumamah bin al-Qurqi. Jawab kritikan debat ni dengan orang kritik dia. Yang ke-31 Al-Yad al-Busta fi Salah al-Wusta. Yang ketiga Tarz al-Imah fil Tafriqah bain al-Maqamah wal Qiyamah. Yang ketiga Ad-Dawran al-Falaki fi Rad al-Sakhawi. Kritik Imam Sakhawi ni bergaduh. Nama dulu biasa kritik dah. Yang keempat Miftahul Jannah fil I'tisam bis Sunnah. At-Ta'rif bil Adab al-Ta'lif. Yang ke-6 Tanwir al-Halak fi Imkan Ru'yah al-Nabi wal Malak. Yang ke-7 Al-Wilyah al-Nasr al-Khasisi bil Qasar. Yang ke-8 Masali al-Hanfa. Yang kedua Al-Ta'zim wal Minnah fil Abawai al-Mustafa al-Jannah. Dia kata Nabi. Ni pun ramai kok nama kritik. Dia kata mokpok Nabi dalam syurga dah. Maksud Islam maksud dia. Yang 40 As-Sari' al-Hindi fi Unud bin al-Qurqiyah. Ada 40 kitab dalam bab fiqh. Yang keempatnya bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Mazhar fil Lughah. Yang kedua Al-Akhbar al-Marwiyah fi Sabab Wad al-Arabiyah. Yang ketiga Al-Asbah wan Nazair fil Lughah. Serupa nama kitab usul fiqh. Yang keempat Lam'ah al-Ishraq fil Istiqaq. Yang kelima Al-Mudhahab fi ma warad al-Quran min al-Mu'arrab. Yang keenam Al-Ma'ani ad-Daqqah fi Idrak al-Haqiqah. Yang ketujuh Ta'rif al-A'jam bi huruf al-Mu'jam. Yang ke-8 Tahqiq al-Tadmim. Yang ke-9 huruf al-Hijab. Yang ke-10 Mawdu'ah Mutanasirah fi Kitab Al-Kanz al-Madfun. Yang ke-11 Al-Qattirah fi Usul al-Nahwi. Yang ke-12 Jam'ul Jawami'. 13 Ham al-Hawami fi Syarah Jam'ul Jawami'. Yang ke-14 Al-Fardah fi Nahwu wat Tasrif wat Khat. 15 An-Nuqat ala Alfiyah wal Kafiyah wal Syafiyah wal Shuhur wal Syuzur wal Nuzhah. 16 Al-Fathul Qarib ala Mughni al-Nabi. Yang ke-17 Masaid al-Aliyah fil Qawaid an-Nahwiyah. Yang ke-18 Dur Tajid fi I'rab Mishkil al-Minhaj. Ke-19 Tawsih al-Tawdih. Yang ke-20 Mawsih ala ilmu an-Nahwu. Ke-21 As-Saif as-Saqil fi Hawashi Ibn Aqil. Yang kedua Syarah al-Qasidah al-Kafiyah fi Tasrif. Yang ketiga Syarah al-Tasrif di Ibn Malik. Yang keempat Bahjul Mardiyah fi Syarah Alfiyah Ibn Malik. Yang kelima Al-Salsalah. Yang keenam An-Nazar al-Badi' fi
Madhul Syafi'i. Yang ketujuh Al-Jam'u wa Tafriq fi Syarh An-Nazm Al-Badi. Yang ke-8 Fathul Jalil lil Abdul Jalil. Yang ke-9 Risalah fi Ilmi Khat. 30 Kutubul Aqran fi Kutubul Quran. Ini kitab-kitab kata kitab-kitab bahasa Arab lah. Lughah dah. Gaya kelima sejarah terajum talaqat. Yang pertama Husnul Muhadarah fi akhbar Mesir wal Qahirah. Yang kedua Tarikhul Khulafa Umar al-Mu'minin. Tarikhul Khulafa ni banyak kritikan jugalah. Biasa ulama kita kena terima lah. Ada yang ambil riwayat-riwayat yang merendah-rendahkan sahabat lah. Yang ketiga Tarikh al-Ashub. Yang keempat Asy-Syamarikh fi ilmi tarikh. Yang kelima Tuhfah al-Mudzakarah fil Muntaqa min Tarikh Ibn Asakir. Yang keenam Tuhfah az-Zurfa fi Asma' al-Khulafa. Yang ketujuh Al-Munah fil Quna. Yang ke-8 Ma rawah al-Wa'un fi akhbar at-Ta'un. Ke-9 Tarikh al-Mali al-Syarh al-Qayatbai. Yang ke-10 Kitab al-Umr. Yang ke-11 Al-Kawi fi Rad' al-Sakhawi. Yang ke-12 Jami' al-Amr bin As. Yang ke-13 Jami' ibn Tulan. Yang ke-14 Al-Asas fi Fadl ibn Bani Abbas. 15 Rafun Ilbas an Bani Abbas. Yang ke-16 Al-Isabah fi Ma'rifah Sahabah. Yang ke-17 Tabaqat al-Hufaz. Yang ke-18 Tuhfah al-Mujtahidin fi Asma' al-Mujaddidin. Yang ke-19 Tabaqat al-Mufassirin. 20 Tabaqat al-Fuqaha asy-Syafi'iyah. 21 Tabaqat al-Muhaddithin. 22 Al-Munjam fil Mu'jam. Yang ke-23 Tabaqat al-Usuliyyin. Yang ke-4 Tabaqat al-Kutab. Yang ke-5 Tabaqat Su'ara al-Arab. Yang ke-6 Hilyatul Awliya. Yang ke-7 Bughyah al-Wa'ad fi Tabaqat al-Muhad. Yang ke-8 Nazm al-Qyan fi A'yan al-A'yan. Yang ke-9 Hatibul Lail wa Jarif Sail. Yang ke-10 Tabid as-Sahifah bi Manaqib al-Imam Abu Hanifah. 31 Tazyin al-Mamalik bi Manaqib Imam Malik. Yang kedua Zad al-Masir fi Fahrasa al-Saghir. Yang ketiga Durus Sahabah fi man dakhal Misr min as-Sahabah. Yang keempat Rayhul al-Nasrin fi man asya' min as-Sahabah mi'ah wa 20. Yang kelima Al-Muntaqa 13 Asma' al-Mudallisin. Yang ketujuh Turjamah al-Nawawi. Yang ke-8 Turjamah al-Bulqini. Yang ke-9 Is'af al-Mubatta fi Rijal Muwatta. Yang ke-40 Kashful Niqab an al-Qab. Itu kitab sirah. Yang ke-36 sastra Arab. Pertama Bahjul al-Khatir fi Nuzhah al-Nazir. Yang kedua Kaukab al-Rawdah. 3 Rasul al-Alfi Wasf al-Hilal. Yang keempat Diwan al-Hayawan. Kelima Al-Aruj fi al-Farj fil Farj. Yang keenam Mustahal al-Uqul fi Muntaha al-Nuqul. 7 Al-Wasail fi Ma'rifah al-Awail. 8 Tuhfah al-Majalis wa Nuzhah al-Majalis. 9 Durul Kalim wa Ghurar al-Hikam. Yang ke-10 Anqazul Madfun wal Fulk al-Mashhur. Yang ke-11 Diwan Sya'ri. Yang ke-12 Badi'iyah fi Madh al-Rasul. Ini sastra Arab. 12 ni. Selain daripada itu, karya-karya Imam Suyuti juga boleh didapati dalam bidang-bidang lain atau isi tertentu seumpama bidang tasawuf, perubatan, isu pengharaman ilmu mantik dan sebagainya. Mantik ni haram. Ada ulama kata haram. Ada lah yang sokong. Kedok saya rasa dia sokong. Tapi ada je perbahasan mantik, ilmu kalam dan sebagainya yang jadi bahaskan kerana ada usul-usul Aristotle lah, Pluto dah. Aristotle Pluto. Kesimpulannya Imam Suyuti merupakan seorang ulama besar yang meninggalkan hasil karyanya dalam pelbagai ilmu. Jadi kita kena bersyukur lah. Ada ulama seperti Imam Suyuti yang telah menghasilkan karya-karya hebat. Dah. Okey, habislah tu. Kita habis bincang tentang Imam Suyuti. Okey, lagi pula siri manhajiyah antara bermazhab dan tidak bermazhab. Perbandingan antara metod fuqaha, ulama-ulama fiqh dan metod ahli hadis. Metod ulama-ulama hadis dalam belajar fiqh. Belajar fiqh belaka cara berbeza. Disarikan dari risalah berjudul Bainal Mazhabiyah wal La Mazhabiyah. Antara orang ulama yang ikut kaedah bermazhab dan yang tidak bermazhab. Bukan tolak mazhab ni salah tu. Maksudnya tidak terikat dengan satu mazhab. Nah.
Ditulis oleh Syekh Walid bin Idris Al-Manasi. Okey, jadi kita nak faham yang ada setengah bergaduh dah. Ada setengah tu masuk isu Wahabi, dah tak ada kaitan. Wahabi tak Wahabi tak ada kaitan dengan isu fiqh mazhab ni. Ini lain, isu lain. Isu akidah salah lain. Isu fiqh campur mazhab ni lain. Di segi praktikalnya lah ni kalau mesti apa memang dipakai campur mazhab. Walaupun mengaku mazhab sebelum ni tak boleh di segi kajian. Tapi di segi cara belajar ni kita tahu lah. Kedua metod dalam pelajari ilmu fiqh, ada metod kaedah fiqh ulama fiqh dan kaedah ulama hadis. Keunggulan dan kelemahan metod fuqaha, cara belajar fiqh, cara metod fuqaha ni, ahli fiqh ni lemah mana? Kelebihan dan kekurangan metod ahli hadis. Ada kurang juga mengaji secara hadis sangat dah. Ada benda kurang dia. Dalil banyak tapi ada benda kurang dia. Ya ke seterusnya metod manakah lebih disarankan di antara kedua-dua? Pilih kita mengaji fiqh ni cara ulama mazhab ke ataupun cara fiqh. Apa itu tamazhub? Apa itu bermazhab? Hujah-hujah bermazhab dalam pelajari fiqh. Sisi kekurangan mereka yang tidak bermazhab. Tak ikut mazhab ni apa kurang dia? Ringkasan perbahasan rambu-rambu apa tu atau ada adab dalam bermazhab ni. Okey, memula kita nak bincang dua metod dalam pelajari fiqh. Ada dua metod dalam pelajari ilmu fiqh. Pertama metod fuqaha, mempelajari fiqh melalui kitab-kitab fiqh mazhab. Atau boleh juga kita sebut dengan metod fuqaha, metod guru fiqh biasalah. Misalkan seorang yang ingin pelajari fiqh Hambali yang ngaji level pertama umdat fiqh. Mata-mata takrib kita lah tak? Atau akhsarul mukhtasarat. Paling ringkas dah. Yang kedua level dia Zadul Mustaqni atau Dalilul Talib. Ini mazhab Hambali lah. Lepas tu level ketiga Muntahal Iradah Al-Iqna. Ada juga kita kena kita mazhab Syafi'i pun ada dah. Ini level ketiga syarah Zadul Mustaqni gitulah dah. Yang ke level keempat Al-Kafi atau Al-Muharrar. Tinggi lagi. Demikian pula pada mazhab-mazhab lain pun samalah. Seorang penuntut ilmu belajar secara bertahap dan runut sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pelajar. Okey. Pertama adapun bagi untuk belajar fiqh Syafi'i maka salah satu kurikulum yang biasa diterapkan pertama Safinatul Najah. Ringkas. Lepas tu pergi pada mata Abi Syuja' atau Al-Yaqut An-Nafis, lalu barulah pergi pada Umdatus Salik atau Minhajut Talibin level kedua apa dah. Lepas tu baru pergi pada syarah-syarah dia. Betul bagi majmuk level keempat dah. Cara kita ia ada step-step dia, tidak terus belajar dalil terus, dia step dia supaya napuk asas dulu dah. Jangan terus lompat dah tak habis. Ngaji kita hadis dan fiqh berdasarkan dalil banyak, tak sempat habislah bertembah kaji dalil ni. Basicnya tak ada dah. Asal dia belajar habis asas satu step dah. Tu cara mengaji fiqh, metod fuqaha. Metod kedua, metod ahli hadis mempelajari fiqh melalui kitab-kitab hadis terus. Terus main kita hadis dalil. Atau boleh kita sebut dengan metod muhaddisin, metod ahli hadis belajar fiqh juga. Yang kata ulama fiqh, ulama hadis tak pandai fiqh. Dah ni ngarut dia kata ulama hadis tak tahu dia hanya nukil hadis dia tak pandai fiqh, ngarut dia. Ulama fiqh, ulama hadis pun ada fiqh dia dah. Dan ada cara dia belajar dah. Belajar fiqh juga dah. Dia boleh buat sembahyang, boleh beramal dah. Bukan tak boleh beramal cara fiqh, cara hadis dah. Misalkan dengan pertama dia belajar step pertama Umdatul Ahkam. Yang level kedua Bulughul Maram. Ni kitab-kitab hadis ulama hadis dan kalau kita tengok memang disandarkan pada mereka juga dah. Minhajah Syafi'i juga lah gitu kita kata. Tapi step dia Umdatul Ahkam ni sikitlah hadis sikitlah. Bulughul Maram tebal lagi lah. Kitab hadisnya. Yang ke level ketiga Al-Muharrar. Lagi tebal dah. Level keempat Al-Muntaqa. Imam lah. Yang level kelima kitab-kitab sunnah. Seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semua tu ada fiqh dia dah. Serta 4 kitab sunnah lain, Sunan An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah beserta syarah. Adapun pelajaran fiqh Syafi'i setidaknya membaca Al-Uddah Syarah Umdatul Ahkam karya Ibn Attar atau Fathul Alam karya Zakaria Al-Ansari. Ini pun ada cara ulama fiqh dia juga lah, tapi dia ulama hadis juga. Tapi cara yang mengaji tu secara hadis. Dia buat kitab dia dah. Syekh Zakaria Al-Ansari. Kelebihan dan kekurangan metod fiqh. Okey, kelebihan
atau kurangan metod fiqh. Lebih cara mengaji fiqh ikut step-step dia tadi lah. Metod-metod inilah akan melahirkan ahli fiqh yang memiliki penguasaan dan pemahaman secara menyeluruh dalam berbagai masalah fiqh. Metod ini membuat penuntut ilmu lebih terlatih untuk menghuraikan ibarat perkataan para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Dia terlatih lah belajar talaqi ni, istilah ibarat kitab tu, dia boleh terbiasa lah. Yang ketiga, membuat pelajar memiliki pemahaman yang baik terhadap gambaran umum masalah masalah fiqh ni. Jadi dia dapat gambaran umum lah. Yang keempat, menjadikan seorang lebih beradab terhadap ulama. Dia hormat ulama, dia tak biasa belajar hadis lalu kita mungkin kurang sikit ulama, sedangkan ulama pun bukan mudah-mudah dia ada ilmu hadis juga sebelum dia istihad dia. Kekurangannya minimnya telaah terhadap hadis Nabi. Kadang-kadang kita belajar Fathul Qari apa pun dia akan jadi dalil tu dia bagi keluar. Kadang pendapat ulama banyak dikedepankan berbanding hadis dalil lah. Kadang dia tidak berasa belajar hadis, tak berasa ingat ke Nabi mana fiqh dalil. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terhadap sisi pendalilan suatu masalah. Kadang istinbat, kadang taklid gitu, dia tak tahu pun cara ulama berhujah dia. Yang ketiga, kadang-kadang membuat seorang penuntut ilmu ghulu, berlebih-lebihan taksub melampau terhadap para ulama mazhab serta jumuk stagnan dengan satu pendapat. Kata nas tu bukan dalil, nas dia kitab ni. Dan hal ini menjadikan salah satu sebab lemahnya kemampuan dalam beristinbat. Jadi lemah walaupun ngaji kitab lama menjadi lemah untuk berhujah. Nak jadi ahli fatwa tu lemah lah. Majlis fatwa kalau ambil ustaz-ustaz dia ni belajar ikut metode fiqh dia jadi lemah. Kita tengok dia nak merujuk membahas dalil lah. Yang ni menggali hukum dari Al-Quran dan hadis ke hadis lemah nak istinbat hukum ni. Sekadar kutip pendapat ulama-ulama dulu dia tahu. Jadi benda tu kadang-kadang tidak valid dengan zaman sekarang ni. Tidak, ini istihad untuk beri fatwa ni kena tahu istinbat, cara penggunaan dalil, cara berbahas dalil. Okey, kelebihan dan kekurangan metode ahli hadis. Tadi ahli fiqh ni ahli hadis kurang lebih mana dah. Pertama, kelebihan tidak ta'assub fanatik dan jumuk terhadap satu pendapat ulama. Dia tak akan terikat, dia tak akan ta'assub salah satu pendapat. Dia tengok pendapat mazhab lain lebih kuat atau hujah mazhab lain kuat, dia akan ikut yang kuat lah. Yang kedua, besarnya pengagungannya terhadap sunnah. Dia berasa sayang ke Nabi lebih daripada sayang ulama. Setengah tu sayang ulama, kata sayang ke Nabi. Mak majlis lawak dia, orang cara metode fiqh. Tapi kadang-kadang dia baca hadis Nabi tu, dia tak berani ikut lagi. Dia nak ikut ulama lagi. Sedangkan kita tengok secara zahir nampak macam bertentangan antara pendapat ulama, fatwa ulama dengan hadis. Dia kurang hormat pada hadis. Masalah ni, ulat metode fiqh. Ahli hadis ni besar sunnah ni. Kadang-kadang tak penting haram ke wajib ke apa, penting ijtihad fatwa tu dan yang penting pada amal sunnah. Kita boleh berasa kita cintakan Nabi sunnah ni, tak kira dah dia tahap wajib tahap sunnah, kita rasa nak buat lebih kan mengaji secara sunnah ni, cara metode hadis kita berasa sayang Nabi, untuk ikut Nabi lebih daripada penentuan hukum fiqh dia. Yang ketiganya, luasnya wawasan seorang dengan mempelajari segala cabang keilmuan yang berkaitan dengan hadis, seperti ulumul hadis, pengetahuan terhadap perawi-perawi hadis, ilmu ar-rijal, serta faedah-faedah tentang akidah, akhlak, adab dan sirah yang terkandung dalam hadis. Jadi ambil pengajaran pada hadis dalam semua cabang ilmu dah. Bukan buang matan-matan lepas tu walaupun istinbat daripada hadis, aku hadis juga dah buat ringkasan matan, tapi dia tak berasa dia berasa jumuk dah, terikat dah. Jadi hak ni dia berasa luas dah. Dia tak berasa dalam hadis tu tak ada akidah pun, tak setengah tak sebut masalah akidah Asy'ariyah ni, akidah Nabi lah, akidah sahabat lah dah. Tak boleh gitu, tak beradab ni. Tidak ada adab dengan hadis Nabi dah. Ni dia banyak mengaji tidak berdasarkan kaedah hadis tu, jadi gitulah. Dia tidak hormat ke Nabi dah. Tidak ada akak lama lebih Nabi ni, walaupun kata selawat kuat atau majlis selawat, kita berasa dia kurang hormat ke Nabi. Jika tak ada adab lah. Mana boleh kata Imam Syafi'i ikut Asy'ariyah atau Nabi ikut Asy'ariyah, tak boleh ni. Walaupun matlamat dia Asy'ariyah tu, dia usaha istihad dia nak serupa dengan Nabi dah. Istihad dia dah, tapi tak boleh kita buat begitu. Tak hormat ke Nabi tu. Kita kata akidah Asy'ariyah tu akidah Nabi. Akidah Asy'ariyah tu akidah Imam Syafi'i, tak boleh. Tak hormat. Walaupun dia cuba dah.
Itu cara tu lah. Sebab apa? Sebab kurang pengaji hadis tu menyebabkan dia kurang hormat pada Nabi. Kekurangan ngaji metode ahli hadis ni, seorang pelajar akan terluput dari banyak sekali permasalahan fiqh di setiap babnya dah. Kerana hal tersebut tidak boleh didapat secara langsung. Hadis ni lama. Cara ngaji hadis ni cara lama. Jadi dia lambat lah. Nak boleh masalah fiqh umum. Lambat lah. Pasal dia bahan hadis ni lama dah. Yang kedua, terkadang membuat seorang pelajar terlalu tergesa-gesa masuk ke ranah ijtihad dan tarjih. Serta merendahkan pendapat para fuqaha yang dianggapnya menyisi sunnah. Kadang dia berasa ulama fiqh ni tak ada dalil dia. Kadang dia meremeh dia. Mereka ada sisi-sisi pandangan yang tidak ia fahami. Ia ada secara istimbat. Yang ketiga, pemahaman terhadap fiqh kurang berstruktur kerana permasalahan fiqh di kitab hadis ahkam ni tidak tersusun secara sistematik. Sebagaimana di kitab-kitab mazhab ni sistematik lah. Dia pengalaman beribu tahun tu dia tahu lah. Hak mana lebih penting, hak mana awal, setakat mana dah. Jadi ada kekurangan jugalah walaupun mengaji hadis ni. Dia tidak nampak luasnya masalah fiqh ni. Metod manakah yang lebih disarankan? Kita nak ikut cara mana? Kita orang awam ni nak. Yang disarankan bagi penuntut ilmu adalah menggabungkan dua metod tersebut, dua kaedah tersebut dalam mempelajari fiqh. Dan kita terperangkap dengan pergaduhan ikut mazhab atau ikut mazhab. Jangan kita ambil manfaat belaka lah. Kaedah fiqh lah, kaedah. Jangan kita taksubnya. Jangan setengah tu ngaji dia bandi dah. Ngaji kecil dia bandi. Lepas tu besar tu baru ngaji fiqh mazhab. Ngaji kecil ni tak faham. Hak ngaji tak tinggi tak faham benar. Lepas tu kata Imam Bukhari ni tidak faqih. Juga gitu dah. Ada. Dia jadi sebenarnya dia tak boleh. Dia masalah kecil sangat belajar agama ni masalah juga. Dia jadi belajar dan kurang faham dah. Mana nak asli tu dia belajar tak ngapa Quran dulu, lepas tu ngaji pondok lah. Lepas tu pergi ke India mengaji hadis. Lepas tu balik Malaysia pula mengaji pula. Tua tu mengaji pula. Lepas tu dia kata baru nampak. Belajar Mufti Wali Hasan baru nampak luah lima hadis. Hak mengaji besar dah tu. Di setengah tu mengaji budak. Besar sikit baru mengaji dengan kitab fiqh pondok dah. Tapi orang anggap dia sebagai ulama hadis. Ni pun masalah. Setengah orang tu tak dapat menilai dah. Dia lagi ngaji masa budak tu faham molek dah. Tu masalah. Disarankan bagi penting ilmu adalah menggabungkan dua metod tersebut dalam pelajari fiqh. Dengan menggabungkan kedua metod ini, maka seorang telah menggabungkan pemahaman terhadap masalah fiqh dan dalail pendalilan fiqh. Namun apabila tidak mungkin untuk digabungkan, maka hendaknya penuntut ilmu mendahulukan belajar dengan metod fuqaha dulu. Kalau kita tak masa belajar cara fiqh. Pasal dia belajar, dia nak apa umum semua perkara dah. Belajar kitab matan taqrib. Syafiqul Najah matan taqrib baru nampak. Untuk kita beramal dalam fiqh seluruh kehidupan kita. Kalau mengaji hadis nak habis dekat ni, tak tahu juga dah. Namun apabila tidak mungkin untuk digabungkan, maka hendaknya penuntut ilmu mendahulukan belajar dengan metod fuqaha agar ia membangun pemahaman yang benar dahulu terhadap tasawur masail, gambaran seluruh permasalahan fiqh untuk kemudian belajar di sisi pendalilan masail. Apa tu belajar cara metod fiqh dulu awal-awal. Yang ini pertama seorang belajar fiqh salah satu mazhab dulu sesuai dengan kurikulum yang diarahkan oleh gurunya. Ikutlah tempat kita mazhab Syi'i lah. Begitu juga digabungkan dengan pelajari kitab ayat-ayatul hakam dan hadis ahkam. Belajar juga cara perbandingan mazhab, perbandingan dalil hadis dengan tiga tu. Serentak lah. Cumanya cepat habis ni fiqh lah. Metod ahli fuqaha dah. Ahli fiqh cepat habis sikit. Kalau cara mengaji hadis. Belajar dah serentak tapi tak lambat lah kan. Dan alangkah baiknya bila kita tersebut ditulis oleh ulama dari satu mazhab. Agar pemahaman seorang lebih tertata dan tidak terpecah belah dikarenakan perbezaan terjih dalam masalah fiqh. Jadi contohnya belajar fiqh mazhab Syiah, matan taqrib ke, Fathul Qari ke, ataupun tazhib fi adillati matan ghayah wa taqrib ni belajar yang tu. Lepas tu masalah fiqh belajar Bulughul Maram, ulama mazhab juga dah, ulama hadis yang terikat mazhab. Lebih kita kata tidak pening lah, tidak pernah pening. Misalnya ketika seorang belajar Fathul Qari,
Ia digabungkan dengan menghafal dan pelajari Fathul Alam karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini Fathul Alam ni. Saya tak belajar tapi ni peringkat dulu lah. Kalau kita moden kat. Tazhib Fi'adil Nanti Mata Wajah wa Taqlid lah. Syekh Mustafa Guru ada dah. Belajar itu baru kita nampak hadis tidak mazhab belajar fiqh mazhab tidak lagi daripada hadis juga dah. Apa itu tamazhub bermazhab? Bermazhab adalah melibatkan diri dalam salah satu mazhab fiqh, kemudian secara bertingkat dan bertahap mempelajarinya sesuai dengan metodologi yang diajarkan oleh gurunya. Mazhab ikut cara mengaji fiqh ikut mazhab. Kepentingan terdesaknya belajar mazhab dalam mempelajari fiqh. Menisbahkan diri pada salah satu mazhab fiqh merupakan metod para fuqaha umat ini dari zaman ke zaman yang zaman dulu dah. Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Abdul Wahab pun bermazhab Hambali. Nah, walaupun dia kuat ijtihad Ibn Taimiyah contohnya. Ibn Qayyim dah tidaklah dah. Dia bukan tokoh besar fiqh tapi Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim ni banyak ijtihad dia kadang-kadang keluar daripada mazhab Hambali tapi dia tetap disandar pada mazhab Hambali dah. Dia Katsir Az-Zahabi berzahab sini lah. Walaupun tokoh hadis besar dah. At-Tahawi bermazhab Hanafi dah. Ibn Abdul Bar bermazhab Maliki. Bahkan sebelum adanya 4 mazhab fiqh di kalangan para sahabat pun setiap dari mereka memiliki murid-murid yang membentuk madrasah fiqh masing-masing. Yang mana setiap madrasah tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya mazhab fiqh. Kadang-kadang sebab apa mazhab tertimbul tu kerana ikut sahabat lagi dah. Imam Mujtahid tu belajar ni sahabat lagi. Ada pengaruh sahabat. Seperti madrasah Ibn Mas'ud di Iraq. Madrasah Ibn Abbas di Mekah. Madrasah Ibn Umar dan Zaid bin Sabit di Madinah. 4 mazhab kita kenal sekarang adalah perpanjangan dan representasi dari madrasah-madrasah sahabat tersebut. Seorang penuntut ilmu betapapun cerdasnya dan setinggi apapun semangatnya, ia tidak akan mampu menjadi mujtahid dalam setiap masalah. Itu kaedah. Kemudian menguasai setiap dalil tidak. Baik dari segi hadis, bahasa, usul dan fiqh. Sehingga ia pasti akan memerlukan untuk taklid dalam banyak permasalahan. Walaupun kata bebas dan taklid, yang tak boleh lepas dah. Walaupun dia ulama sekali. Maka penisbatan kepada mazhab tertentu akan membuatnya lebih tenang dan memudahkannya dalam memilih pendapat yang rajih menurut ulama mazhab. Kita ni apa-apa pun, katalah tak mau taksub mazhab pun. Ya, walaupun dia perlis apa pun, hakikatnya terpaksa juga lebih terikat dengan mazhab Syafi'i lah. Walaupun kata tak terikat pun dah. Itu hakikat. Lumrah, uruf. Cumanya ada masa permasalahan nak tarjih, barulah rujuk mazhab lain. Gitulah. Sehingga pasti akan memerlukan taklid untuk dalam banyak masalah. Maka penisbatan kepada mazhab tertentu akan membuatnya lebih tenang dan memudahkannya dalam memilih pendapat yang rajih menurut ulama mazhab dahulu. Step pertama. Jika ada perselisihan yang sama-sama kuat pendalilannya, kaedah asalnya ikut mazhab dulu. Itu biasa. Okey, sisi kekurangan mereka tak bermazhab. Dan mereka yang menyuruhkan untuk tidak bermazhab cenderung taklid pada ulama ma'asir juga. Contohnya Syekh Ibn Bas, Ibn Utsaimin, Albani. Tak sebut. Ni pasal tokoh Arab Saudi ni. Tak sebut Syekh Yusuf Qaradawi ke kan. Dan sekali dia ataupun Dr. Wahbah Zali, dia akan jadi kata je tak ikut mazhab. Dan sekali ikut ulama besar juga. Ulama kontemporari juga yang kadang taklid juga lah sekali dah. Mereka pelari dari taklid terhadap para imam mazhab, 4 mazhab yang asal, kemudian taklid pada ulama kontemporer, ulama semasa yang secara keilmuan di bawah ilmu mazhab juga. Dan sekali jadi taksub pada ulama kalian dah. Ada juga dah. Dan terkadang mereka mengatakan satu pendapat yang syaz, yang dia pelik. Yang ini pendapat yang menyelesaikan para fuqaha 4 mazhab sekalipun, baik para fuqaha dari jenis salah maupun fuqaha mazhab. Jadi pendapat yang pelik. Kadang-kadang keluar dah. Zakat perempuan beri zakat. Kadang-kadang pelik lah. Berbeza halnya dengan bermazhab saat mereka mengatakan satu hukum sesuai dengan pendapat muktamad telah disepakati menurut mazhabnya, maka pendapat yang muktamad ini tidak mungkin syaz. Tak rasa pelik. Ganji kada pelik. Kerana setiap mazhab tidak hanya mencerminkan pendapat imamnya saja, akan tetapi mencerminkan pendapat suatu madrasah fiqh yang di dalamnya terdapat puluhan ribu fuqaha dari masa ke masa. Kadang ulama fiqh. Walaupun ada kekurangan dia, tapi kadang pengalaman beribu tahun dia tu lebih baik daripada ulama kontemporari. Dia rangkumanlah kesimpulan dah.
Rukun mana? Dua metod dalam pelajari fiqh. Pertama, metod fuqaha pelajari fiqh melalui kitab-kitab fiqh mazhab. Metod ahli hadis pun pelajari fiqh melalui kitab-kitab hadis ahkam, hadis-hadis hukum lah. Fiqh juga lah. Kelebihan metod fuqaha ni melahirkan ahli fiqh yang menguasai berbagai masalah umum lah, masalah-masalah fiqh umum, menjadikan seorang lebih beradab terhadap ulama. Kadang-kadang taksub dia. Kadang adab tu lebih dia lah sebab dia belajar ikut metod. Metod ahli hadis pun tidak taksub dan jumud terhadap satu pendapat. Yang tidak taksub, dia bebas. Dia tidak rasa taksub mesti ikut pendapat tu, dia mudah. Dia rasa pendapat lain, dia boleh ikut pendapat yang rasa kuat. Besarnya pengaguan terhadap Islam yang mengagungkan hadis Nabi, dia akan beradab. Lebih daripada beradab dengan guru, beradab pada Nabi tu lebih orang ngaji cara hadis. Fiqh cara hadis. Kekurangan metod fuqaha pula minimumnya telah terhadap hadis Nabi SAW. Dah. Kadang taksub nampak. Ulama beri fatwa tu ijtihad dia. Tak salah ulama tu, tapi anak murid dia kadang taksub. Benda tu kadang fleksibel. Tok guru dia pun tak suruh taksub dalam keadaan terdesak ikut juga dah. Contohnya usolli lah. Tok guru dia asal pun kata boleh ikut dah. Kalau kadang niat mazhab lain, 3 mazhab besar yang lain, niat sebelum takbir, tak payah sebut usolli lah. Tapi kerana dia ni, cara metod ni dia berasa kadang-kadang dia kata sunat tapi dia berasa macam wajib. Kerana dia kurang situ lah. Kurangnya pengetahuan tentang terhadap sisi pendalilan sebuah masalah sehingga satu pendapat tu yang anggap macam agama dah. Tak boleh bercanggah langsung. Kerana dia nas kitab tu tamat lebih daripada hadis. Kadang-kadang membuat seorang pembelajar cara metod fuqaha ni ghulu melampau terhadap para ulama mazhab serta stagnan jumud dengan satu pendapat dah. Dia tak fikir ni kuat dalil dia ke tak. Sikit-sikit batal puasa. Sikit-sikit batal semuanya dah. Salah baca sikit batal semuanya. Dia berasa benda tu besar. Dia rigid lah. Dia takut nak ada benda-benda gitu. Sedangkan benda tu kita bahas lagi dalil. Kitab besar fiqh bincang juga. Tapi dia tak sempat lah. Sebab kitab itu lapar besar tu dah. Majmuk Syarah Mazhab abang. Sekali dia taksub lampau dah. Kekurangan metod ahli hadis pula seorang pelajar akan terluput dari banyak sekali masalah fiqh di setiap bab-babnya. Tak teratur belajar dah banyak. Terkadang membuat pelajar terlalu tergesa-gesa masuk kerana ijtihad dan terjih. Terkadang dia cepat dan terjih. Ustaz ni kita bukan orang biasa, kadang ustaz pun cepat. Sedangkan benda tu ada metod dia, ada kemahiran dia, lambat juga boleh ijtihad mengajar hadis. Yang ketiga, pemahaman terhadap fiqh kurang terstruktur dah. Kurang ada tertinggal banyak perkara dah. Yang disarankan bagi penuntut ilmu adalah menggabungkan dua metod tersebut dalam pelajari fiqh dan alangkah baiknya apabila kitab-kitab tersebut ditulis oleh ulama dari satu mazhab dulu dah. Step pertama. Mengaji hadis berdasarkan ulama mazhab yang pakar hadis. Okey. Yang seterusnya, tidak bermasalah seorang menisbatkan diri pada satu mazhab di antara empat mazhab mutabak dah. Walaupun kita lebih terpengaruh dengan metod ahli hadis, tapi lebih baik kita berbuh kalau kita ustaz berbuh Asy-Syafi'i belakang. Walaupun orang kata Wahabi, berbuh Asy-Syafi'i ya. Begitu pula tidak masalah bagi seorang terikat dengan satu mazhab tertentu dalam pelajaran fiqh pun jangan kita meremehkannya, tak apalah dah. Yang kedua, boleh bagi orang awam atau pemula dalam menuntut ilmu untuk taklid pada satu mazhab dalam masalah fiqh. Orang awam, pemula ikutlah taklidnya. Sebagaimana ia boleh taklid pada satu di antara ulama zaman moden ini, kerana kewajipan awam adalah bertanya pada ulama agar ia beribadah kepada Allah di atas ilmu. Jadi asas orang awam ni ia bukan bermazhab. Asas-asasnya ustaz ke atas. Ustaz tu bukan semua ustaz. Mengaji sungguh fiqh tu baru boleh kata bermazhab. Kalau tidak kak, dia tak ikut kaedah kita belajar kitab-kitab fiqh mazhab tu, baik dia kata taklid pada ulama ustaz-ustaz atau guru yang setempat dia ataupun yang dia rujuk lah. Sekarang ni ikutlah kita belajar kadang-kadang Ustaz Azhar tu jadi taklid kadang tak betul mana pun tahu mana pun ikut-ikutlah nak kan ada mazhab orang awam dah ikut tu lah. Kadang dia salah faham Ustaz Azhar tak kata gitu. Ada saya dengar seorang dia kata boleh dah jamak di rumah dia dah. Boleh jamak kosan rumah dia dah. Dengan mana saya cari tak ada boleh. Tak ada dah. Kalau paling terik pun jamak di rumah, jamak taman bukan jamak kosan dah. Ada perbahasan fiqh. Tu pun bukan mazhab ni dah. Jadi dia mungkin salah dengar. Jadi itulah orang awam ni mengaku ikut Ustaz Azhar pun salah nukil, salah faham dah.
Tambah dah Ustaz Zahid tersalah. Tak khabar-khabar, tak tahu pun kan. Tapi kaedah orang awam ni, ia adalah bukan bermazhab asalnya. Mazhab dia bukan mazhab juga. Mazhab dia bukan mazhab Pak Fiqh tu, mazhab Syi'i, tapi dia mazhab ustaz ulama setempat dia yang dia tanya dah. Tidak masalah bagi yang ketiga, tidak masalah bagi seorang yang bermazhab mengambil pendapat dari selain mazhabnya dalam masalah ibadah dan muamalah yang khusus baginya. Jadi kata dia buat Syafi'i dia memang dia belajar fiqh mazhab Syafi'i, tapi dia tengok pada masalah tertentu, walaupun dia kata dia mazhab Syafi'i, dia boleh ambil masalah niat. Contohnya dia tak baca usolli ke ataupun niat sebelum takbir, dia kata tak kuat tiga mazhab lain. Takbir tu ada makna dia, ada maksud dia, tidak mungkin untuk niat di situ. Lebih baik niat sebelum takbir sekejap, dekat-dekat dengan takbir, niat situ lebih syarat sah solat, bukan rukun solat, dia rasa kuat dah. Walaupun dia disandar pada mazhab sini, boleh yang pendapat lain. Ataupun dia kata tak perlu kunut lah. Ada tokoh besar mazhab tidak kunut lah. Ataupun dia kata tak batal semuanya dah, ngikut dia dah. Dia lah, tapi dia tidak, janganlah kecoh dah. Sampai dia mengikut ijtihad dia, dan tak perlu bising-bising, tak perlulah dia buat TikTok satu isteri tu untuk jadi huru-hara ni. Yang penting kalau dia belajar atas ilmu dah. Okey, yang keempat, bermazhab tak selalu akan membuat seorang ta'assub dan fanatik. Kerana ta'assub boleh terjadi pada siapa pun, baik mereka bermazhab ataupun tidak bermazhab. Kadang dia ta'assub juga. Dia kata dia tidak ta'assub, sekali dia ta'assub pada ulama-ulama moden dia, tak tengok dia pendapat orang lain. Tidak ada fiqh yang dikenal dengan fiqh dalil atau fiqh tarjih sebagai lawan dari fiqh mazhab. Kerana fiqh dalil tarjih itu sendiri ada pada kitab-kitab mazhab. Dalam masalah fiqh